Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Hari ini kami dedikasikan diskusi kami untuk mereka yang masih lagi rasa takut, masih lagi rasa ragu-ragu, masih lagi berkira-kira untuk disuntik vaksin COVID-19. Kami dedikasikan juga perbincangan kami pada hari ini kepada mereka yang masih lagi seronok mendengar hantaran video, hantaran audio Pak Teh, Mak Teh, Tok Teh dan juga mereka yang masih lagi rasa teruja dengan petua-petua tradisi yang kononnya boleh merawat COVID-19. Minggu ini kita mencatatkan rekod ataupun angka COVID-19 yang cukup tinggi sekali. Apakah solusinya? Bukankah vaksin adalah jawapannya? Itu diskusi kami dalam Dialog Tiga Penjuru hari ini. Vaksin vaksin itu perbincangan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Saya disertai oleh tiga pakar yang cukup hebat. Dr. Akmal Yusof merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia, CRM. Kami juga ditemani oleh Dr. Suhazeli Abdullah merupakan pakar perubatan keluarga. Dan terakhir sekali kita juga ditemani oleh Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Pada minggu ini, negara catatkan kes kematian yang cukup tinggi, melebihi 60 kes sehari. Malah kes harian juga melebihi angka 6,000, 7,000 dan itu seolah-olah adalah satu norma baru. Vaksin adalah solusinya, tapi apakah masalah yang kita hadapi pada hari ini? Adakah kita terlambat untuk menjalankan program imunisasi kita? Mungkin saya ajukan juga soalan dulu yang pertama kepada Dr. Akmal, mungkin boleh menjawabnya. Bagaimana kita melihat kepada kepentingan dan juga keperluan vaksinasi kita dengan lebih cepat hari ini kerana timbunan kes yang begitu meninggi pada hari ini. Kita berada dalam situasi yang cukup getir. Bukankah itu tepat, Doktor? Ya benar. Saya sangat setuju dengan apa yang Zul cakapkan tadi. COVID-19 ini bukanlah satu jangkitan virus yang biasa. Kita telah lihat bagaimana jangkitan ini telah pun membuatkan kematian yang tinggi dan juga perebakan jangkitan yang sangatlah cepat. Ini berlaku kerana jangkitan COVID-19 ini bukanlah jangkitan virus yang biasa. Satu. Nombor dua, kita telah pun ada di dalam tanah air kita vaksin-vaksin yang telah pun diluluskan oleh NPRA. Bermakna ianya telah pun mencukupi piawai keberkesanan dan keselamatan yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa seperti WHO. Ini bermakna ianya sangat berkesan dan selamat untuk rakyat negara kita. Jadi apa yang kita lihat sekarang dengan jangkitan yang sangat cepat dan juga kematian yang semakin meningkat dengan apa yang ada di hospital, resources yang berlaku, maknanya rawatan di ICU semuanya sudah penuh. Jadi kita perlu mengambil inisiatif yang lebih untuk mendapatkan vaksin. Dan langkah-langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tempoh hari seperti apa yang dibuat untuk AstraZeneca, pendaftaran secara online di tempat yang kita boleh mendapatkan vaksin sangat sesuai. Mungkin ini adalah satu pengajaran yang baru yang kita dapati di mana ramai orang di dalam MySejahtera yang merungut tidak dapat lagi vaksin. Temu janji vaksin dan ada yang ada temu janji pula tidak muncul untuk temu janji. Jadi, saya rasa ada perkara yang kita perlu faham kenapa perkara ini berlaku dan mungkin ada perkara-perkara yang boleh kita pelajari di sini dan kita cuba tukarkan untuk memberi vaksin dengan secara menyeluruh. Doktor, mungkin Dr. Akmal, mungkin kita fahami juga ada 3 vaksin yang digunakan di Malaysia. Pfizer, AstraZeneca yang diambil ataupun diberikan secara sukarela dan juga melalui tempahan dan juga Sinovac. Tetapi ada juga persepsi mengatakan bahawa saya tunggulah dahulu kerana saya mahu vaksin A bukan vaksin B. Vaksin C ni katanya tak selamat, ada sekatan darah dan sebagainya. Tapi kes hari ini banyak.
kematian tinggi. Adakah sikap tunggu dan lihat ini adalah satu perkara yang relevan ataupun yang perlu diamalkan, ataupun sepatutnya benar kita perlu berfikir, tapi situasi hari ini bagaimana tindakan kita yang sepatutnya? Sepatutnya tindakan kita ialah ambil yang mana yang ada sifat mungkin. Itu yang perlu diamalkan. Kerana pada masa sekarang ni kita tidak tahu siapa yang ada jangkitan COVID-19. Kita sekarang tahu bahawa orang-orang yang mendapat kesan COVID-19, kematian ataupun masuk dalam ICU adalah orang-orang yang kita kenal. Setahun lepas, kita tidak tahu mereka. Ini menunjukkan bahawa jangkitan kuman COVID ini terlalulah dekat dengan perimeter kita sekarang. Maknanya dekat dengan diri kita, keluarga kita, komuniti kita. Jadi cara yang sesuai bukan sahaja untuk kita menghindari ini secara menjalankan self lockdown, tetapi kita perlu mendapatkan vaksin. Dan vaksin mana yang dapat diambil, ambillah. Saya akan ajukan soalan mengenai keberkesanan, hujah-hujah keberkesanan dan juga keselamatan dan juga perbezaan antara vaksin-vaksin yang ada ini. Itu dalam perbincangan sebentar lagi, tapi saya nak bertanya juga dengan Dr. Suhazali Abdullah. Doktor banyak bersilat di media sosial, bersilat di WhatsApp group, di Telegram untuk membetulkan persepsi. Adakah doktor melihat ada sedikit perubahan persepsi terhadap vaksinasi di Malaysia dengan peningkatan kes yang berlaku pada minggu ini? Dan sejauh manakah hujah-hujah mereka yang tidak percaya vaksin masih lagi bertahan di kalangan komuniti kita, doktor? Kepada pengacara Zul dengan rakan-rakan panelis yang lain. Mungkin tuan-tuan pernah ingat dan pernah lalui, pernah baca dan pernah dengar apa yang diucapkan oleh Tan Sri Datuk Seri DG just 2 minggu sebelum raya. Lalu mengingatkan, dan setiap hari DG melalui Twitter dia, melalui Facebook dia sebut berkaitan dengan R0 ataupun kebolehjangkitan. Yang kalau kita tidak patuh pada dua public health measures yang benar-benar sepatutnya boleh mengawal kita dan memutuskan rantai. Yang pertama adalah kita nak supaya tidak ada pergerakan. Yang kedua, tidak ada big gathering. Itu adalah public health measures yang setelah pun kita berjaya buat sebelum daripada ini pada PKP 1 dan 2. Baik. Kalau tengok dari segi situ, apabila berlakunya pergerakan seperti itu, dibenarkan. Walaupun kita telah mengisytiharkan, kerajaan telah mengisytiharkan tidak boleh rentas negeri, rentas daerah dan sebagainya, tetapi masih lagi orang-orang, bukan nak salahkan siapa-siapa, masih lagi di kalangan kita yang menggunakan pelbagai alasan untuk balik raya dan sebagainya. Itu satu isu. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengambilan vaksin. Kami dekat dengan pusat pemberian vaksin pada sebelum daripada raya, di mana fasa 1 telah bermula dan selesai, alhamdulillah. Fasa 2 bermula 19 April dan fasa yang ketiga 5 Mei yang lalu. Dan apabila kita melihat bahawa apabila dia ada gabungan kedua-dua fasa ni, dia punya show up yang datang untuk dapatkan vaksin adalah lebih kurang dalam 70-75% saja. Maksudnya ada lagi dalam 20 hingga 30% yang tak datang. Mungkin pada masa tersebut kita melihat bahawa pada waktu tu dekat dengan nak Ramadan dan masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa. Jadi apabila masuk bulan puasa, seperti biasa dengan anggapan kami lah, biasanya orang sebab apa? Sebab di dalam WhatsApp disebut kalau cocok vaksin Batal puasa. Batal puasa satu. Kalau cocok vaksin disebarkan akan menyebabkan lapar, kesan sampingan dia, demam dan sebagainya, tak boleh tahan. Jadi dia tak nak buat puasa tu terbatal. Sebab terpaksa buka puasa sebab apa? Sebab pening kepala, demam. Walaupun benda tu kecil bagi kami yang berada di klinik kesihatan dan sebagainya, tetapi bagi orang yang memandang itu benda berat. Sebab puasa ni bagi orang Islam di negara kita ni, kalau tengok kajian daripada FPDR sekalipun, dia mengatakan bahawa hampir 75 hingga 80% orang yang telah berpenyakit kencing manis
sanggup berpuasa walaupun doktor kata jangan puasa. Mhm. Maksudnya kita memang memang tegar lah, maksud memang sami'na wa ata'na lah dengan apa yang disuruh oleh agama, tapi itu tak ada masalah. Cuma apabila kita melihat perkara itu, kita menganggapkan bahawa mungkin lepas raya okey kot. Tapi apabila lepas raya pun nampak yang sama. Sebab mungkin, ni sebab tu yang seperti yang disebut oleh pengacara tadilah, saya memang bersilat di media sosial dan sebagainya. Didapati bahawa kebanyakan daripada info-info yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab itu, dia putar balik. Dia ada 4 kaedah dia guna. Yang pertama sekali dia spin dia putar fakta. Yang kedua dia menggunakan sentimen. Sentimen sama ada sentimen agama, sentimen lebih kepada konspirasi. Yang ketiga dia menggunakan, dia quote orang-orang tertentu. Dia kata pakar virologis daripada US kata gini, orang yang ambil vaksin ni tempoh 2 tahun mati, 5 tahun mati. Jadi orang takut benda tu, kan? Dan yang for sure, yang ketiga adalah dia akan buat lebih kepada public shaming lah. Menuduh orang itu, contohnya Datuk Seri DG, dia katakan ikut WHO Dajjal dan sebagainya. Itulah di antara framing yang telah dibuat, menyebabkan ialah orang kita, saya tak kata mungkin orang Melayu ataupun bukan Melayu, tapi nampak orang kita ni nampak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak sahih ini, sehingga kan mendatangkan satu persepsi yang buruk kepada vaksin. Yang di sini kata penting bagi kita melaksanakan program yang seumpama dengan ini. Dr. Suzaili, ada 2 perkara di sini. Satu ialah mereka ini sudah mendaftar, tetapi mungkin ada kekangan lain. Momokkan itu memang ada, tetapi mereka menunjukkan minat untuk protect diri mereka daripada COVID-19. Kalau dilihat kepada kes di Kelantan, 10,000 tidak muncul untuk suntikan vaksin. Kita kena fahami masalah adik kakak yang tidak pergi ini. Mungkin doktor berpengalaman di lapangan, apa yang kita boleh lakukan supaya memastikan mereka yang ada ragu-ragu ini dapat divaksin dengan segera. Kita permudahkan, mereka tidak datang ke klinik datang kepada mereka, contohnya doktor. Ya. Saya apabila kita kat klinik saya memang PPV lah, Pusat Pemberian Vaksin. Saya nampak pertama sekali usaha yang telah dilakukan oleh kita di bawah Pusat Pemberian Vaksin ni, kita call telefon, SMS dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nampak penglibatan daripada pemimpin setempat nampak tak berapa. Itu penting. Ni mungkin mesej saya kepada pemimpin setempat lah, supaya mengambil peranan. Sebab di klinik kesihatan ada panel penasihat, ada dia punya jakartakuasa kampung, ada orang-orang yang VIP dan sebagainya yang perlu mengambil peranan ini, supaya seperti yang Dr. Akmal sebut tadi, ini adalah masa yang penting untuk kita semua lindungi diri. Lindung diri, kalau diri kita tak selamat, semua tak akan selamat. Kalau semua kita tak selamat, diri itu tak akan selamat. Jadi kita kena ingat bahawa benda ni adalah sesuatu yang very pertinent, yang begitu penting untuk sama-sama kita jaga kita. Dan apabila kita jaga kita tu, peranan perlu dimainkan, sebab saya nampak macam unilateral. Seolah-olah macam kita ya bersungguh-sungguh di Kementerian Kesihatan bersungguh-sungguh atau kerajaan bersungguh-sungguh, tapi di peringkat groundnya nampak tak berapa nak bersungguh. Tengok sendirilah dari segi jumlah pendaftaran untuk vaksin pun baru about 50% baru kan. Jadi nampak tak berapa nak bersungguh. Jadi di sinilah mungkin seruan saya lah kepada pemimpin setempat ataupun seumpama dengannya memainkan peranan jugalah. Selain daripada kita yang buat SMS, kita call, dan saya ambil contoh ginilah. Kalau minta maaf lah, mungkin nampak politik sikit. Kalau nak pilihan raya macam mana? Orang pilihan raya sanggup pergi ambil rumah orang tu untuk pergi mengundi kan. Kempen rumah ke rumah dan sebagainya, sanggup. Tapi kalaulah kita applykan juga untuk ini, why not? Kan? Sebab semata-mata untuk menjaga nyawa kita semua melalui proses ini. Saya setuju dengan perkara itu kerana kalau pilihan raya datanya ada, untuk vaksin juga data pun ada, serba-serbi. Sepatutnya ahli politik juga boleh memainkan peranan tertentu, keluar bajet dan sebagainya. Tapi saya nak bertanyakan kepada Dr. Farhan, Selangor catatkan kes yang tertinggi COVID-19 setiap hari dan itu juga menimbulkan kerisauan dan juga ramai yang mengatakan bahawa cepatlah vaksin itu datang ke negeri Selangor dan juga dilakukan dengan secara lebih menyeluruh.
Tapi saya ingin membawa persoalan bahawa di lapangan apabila melakukan ujian saringan, berapa ramai yang takut mati kerana vaksin berbanding takut mati kerana COVID, Dr. Farhan? Jadi terima kasih Zul, apa yang kita dapat nampak apabila kita melakukan saringan bersasar secara besar-besaran ini, apa yang kita saksikan ialah bahawa mereka yang datang untuk saring, kebanyakan pada mereka sudah mendaftar untuk vaksinasi. Jadi seperti saya boleh ambil contoh yang dilaksanakan di bandar utama, di mana kita mendapat lebih pada 2,500 orang untuk datang saringan RTKAJ, hanya 2 sahaja yang belum lagi mendaftar untuk vaksinasi. Dan itu pun kami telah bantu untuk melaksanakan supaya mereka dapat mendaftar diri mereka. Jadi apa yang kita nampak ni ialah mereka sebenarnya amat berjaga-jaga. Tetapi seperti yang disebutkan tadi oleh panel kita, Dr. Suzaili semua, ialah pendaftaran itu ada langkah pertama. Ya, ada juga beberapa yang kita dapat nampak ada orang yang mendaftarkan mereka. Tetapi isu yang lebih penting ialah pada hari vaksinasi tersebut, adakah mereka datang untuk mengambil vaksin tersebut. Dan bila kita nampak yang berhormat Hari Jamaluddin pernah mengatakan sebelum ini di mana 6/10 daripada mereka gagal untuk datang temu janji vaksin. Di mana apabila mereka memanggil, mereka dikatakan mereka tidak mahu ataupun tidak dapat dihubungi. Ini adalah sesuatu yang kita harus menambah baikkan mekanisme tersebut. Kerana bila kita sebut pasal vaksinasi ini, pendaftaran itu bukanlah angka yang kita patut mengambil sebagai kita punya our main concern. Daripada orang yang dipanggil, berapa ramai sebenarnya yang datang dan berapa ramai sebenarnya yang tidak datang. Kerana tidak gunalah kalau kita mengambil indikator seperti itu, kita dah dapat 10 juta untuk mendaftar, tetapi kalau kita ambil 6/10, 6 juta tidak datang untuk mengambil vaksin tersebut. Jadi kita tidak akan sampai kepada kita punya herd immunity ataupun imunisasi kelompok yang kita nak achieve. Jadi macam di negeri Selangor, apabila kita melaksanakan saringan bersasar dan komuniti secara besar-besaran ini, kita menggunakan langkah-langkah proaktif semasa kita laksanakan saringan untuk mengambil langkah rapat dengan golongan-golongan komuniti ini supaya mereka dapat memahami apa pentingnya untuk pergi ke pusat vaksinasi. Bukan sahaja mendaftar, malah mereka pergi dan hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Itulah satu-satunya saya rasa kita boleh menambah baikkan daripada kementerian juga. Seperti yang disebutkan tadi, kalau kita boleh keluarkan orang untuk pilihan raya untuk naikkan dalam bas dan bawa mereka ke pusat mengundi, kita boleh juga bawa mereka ke pusat vaksinasi. Kerana kadang-kadang kita harus berfikir, kalau susah untuk orang tu untuk mendaftar di sistem imunisasi, adakah ia juga mungkin susah untuk mereka datang ke tempat pusat vaksinasi. Jadi kita kena cari cara mana kita boleh menambah baikkan perkara ini. Tapi doktor, yang tidak divaksin kebanyakan ini kerana takut divaksin atau kerana susah nak ke pusat vaksin? Ada 2 perkara di situ. Betul. Jadi perkara ini kalau kita nak selidik, kita susah kerana kita punya jumlah vaksinasi pun sebenarnya tidaklah semegah-megahnya. Ini kerana bukanlah daripada salah kerajaan pusat tetapi daripada supply, which is kita punya vaksin tidak sampai. Jadi kalau kita kata kenapa kerajaan lambat, tapi kerajaan nak suntik apa kalau vaksin tu tak ada. Jadi apa yang kita nampak, orang yang kata dia takut mati ataupun dia takut mati kerana dia takut untuk mendapat vaksin itu, kita nampak sentimen ini muncul di tempat-tempat saringan yang kita nampak ada populasi-populasi, maaf kalau saya sebut dan ada yang terasa, ialah di mana populasi ramai di kalangan orang Melayu Islam, di mana mereka mengaitkan ia dengan daripada segi sentimen, daripada segi kita kata berita-berita palsu, di mana mereka rasa vaksin itu bukanlah sesuatu yang boleh membantu mereka. Tetapi di situ kita nampak satu saya rasa macam gap, kerana mereka datang untuk saringan. Bermakna mereka percaya COVID itu wujud. Kalau dia tidak percaya COVID itu tidak wujud, dia tidak akan datang untuk saring untuk tahu dia ada COVID atau tidak. Tetapi golongan ini juga mengatakan bahawa mereka kurang percaya kepada vaksinasi. So di sini saya rasa kita patut mengambil langkah yang proaktif untuk memberitahu kepada mereka sebenarnya apakah pentingnya mereka mengambil vaksin itu dan kenapa mereka harus mengambil apa sahaja vaksin yang mereka boleh dapat.
Macam kita selalu cakap lah dalam bahasa Inggeris kan, the best vaccine for you is what you can get now. Dan saya rasa rakyat harus memahami bahawa vaksinasi itu adalah satu yang sangat bagus, kerana kalau kita tidak mengambil langkahnya bersama, orang yang mengambil vaksin pun tak guna sebab kita tak dapat achieve kita punya imunisasi kelompok itu. Jadi it must be a whole of society punya approach, di mana mereka kena faham bahawa jika mereka tidak laksanakan vaksinasi tersebut ke atas diri mereka, maknanya mereka tidak akan mendapat mengeluarkan Malaysia daripada pandemik ini. Dr. Shazali, mungkin soalan saya kepada doktor ialah bagaimana kita melihat ini cara kita berfikir. Vaksinasi juga berkaitan juga dengan budaya dan juga cara hidup kita. Sekiranya alasan ataupun gaya hidup beragama itu membataskan kita untuk mendapat vaksin, itu suatu perkara yang perlu dilakukan. Ahli ugamawan kena tampil dengan lebih cepat. Kalau perlulah masjid dijadikan pusat vaksinasi, bukankah itu solusinya? Dan juga ketika minggu lepas kita bersolidariti bersama dengan umat Islam di Palestin, itu juga adalah masa yang sesuai untuk kita menggunakan vaksinasi adalah boleh dihubung kaitkan di situ. Tapi golongan di satu lagi menggunakan sentimen itu untuk spin dan sebagainya. Pandangan doktor, psiki orang Melayu Islam, contohnya, kita mengambil contoh di situ, bagaimana kita dapat, nak bercakap ni tak semudah dengan pembentangan saintifik sahaja, doktor. Dr. Shazali mungkin dapat melihat kepada perspektif itu bagaimana? Ya, betul. Ini adalah dipanggil minda masyarakat kita yang nampak pertama sekali lah, dia ada dua perkara penting di sinilah dalam masyarakat Melayu Muslim. Pertama sekali, dia akan sentiasa query ataupun bertanya dengan sesuatu yang dia tak tahu. Itu adalah naluri dan lumrah manusia. Siapa-siapa pun saya rasa macam tu. Yang kedua, kita sebagai di Melayu Nusantara ni, dan kebanyakannya, dia nampak hidup ingin bersyariat tu lebih. Itu mungkin satu benda yang okey, tak ada masalah. Sebab tu kita tengok dalam isu berkaitan dengan AstraZeneca yang katanya ada kandungan khinzir dan sebagainya, di-query ataupun dipersoalkan oleh di Nusantara ini. Di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, sehingga akan membuat satu kenyataan yang kita kata lebih kepada negatif lah. Tetapi kita boleh untuk entertain ataupun melayan dua perkara ini, tetapi jangan berlebihan. Itu penting lah, sebab dalam agama sendiri pun apabila kita usul tanya sesuatu itu berlebih dengan apa yang telah diisytiharkan, sebenarnya tak akan jalan, tak akan jadi. Kalau contohnya kalau kita nak tanyalah gula yang kita makan tu, itu sah kita tak akan makan lah gula tu. Gula tu dia buat tebu kan. Dia mesin tebu tu, dia masuk dalam relung yang mesin tu, kat dalam tu macam-macam ada tu. Dia punya seafood ada, lipan ada, kala jengking ada, tapi babi mungkin tak ada lah. Dia lamsam gitu, sebab tu dia keluar gula. Tapi apabila masyarakat mempertikaikan dari sudut yang detail seperti itu menyebabkan kita terlalu terbungkam dengan pemikiran kita. Sebab itulah seperti yang disebut oleh Zul tadi, yang pertama sekali, institusi agama ataupun individu-individu terpengaruh dalam agama ini ialah mungkin saya nampak dah ada peranan masing-masing, mufti dan sebagainya, kalau boleh dipertingkatkan lagi untuk memberikan penerangan berkaitan dengan isu seperti inilah, supaya masyarakat lebih confident dengan apa yang telah pun kerajaan tetapkan itu, dengan beberapa isu yang dikemukakan buat masa ini. Yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang saya sebutkan tadilah, bahawa pemimpin sama ada di peringkat masyarakat yang bawahan dan juga di peringkat yang atasan memainkan peranannya juga untuk memberikan lagi keyakinan kepada masyarakat bahawa mereka sendiri pun dah cocok, tak ada masalah apa-apa. Contohnya kalau isu yang Maktih tu, isu Maktih tu, hingga kantun Dr. Mahathir pun keluar kenyataan, itu satu benda yang bagus, memberi satu dia panggil positive impact supaya masyarakat sedar bahawa apa yang disebut oleh masyarakat, oleh pemimpin kita, mereka sendiri pun dah dapatkan vaksin itu, tak ada apa-apa pun. Dan yang ketiga yang penting adalah, saya nampaklah di masyarakat kita ni lebih agak gopoh untuk menerima sesuatu maklumat.
Dia tidak ada sifat, sepatutnya orang yang Islam dia kena ada sifat tabayun tu. Tabayun tu. Ni bahasa Islam sikitlah. Maksudnya dia selidik dulu, betul ke tak betul segala sebaran yang dikeluarkan. Yang kata mati selepas pada vaksin dan sebagainya. Yang ini juga memerlukan individu-individu tertentu supaya memperbetulkan balik masyarakat kita supaya kembali semula sepatutnya Islam nak macam mana dalam menangani situasi yang sekarang ini. Zul, kalau izinkan saya mencelah, saya rasa di sini juga kita boleh nampak peranan agama di dalam pemberian vaksinasi ini. Kerana apa yang saya difahamkan, pihak tabung haji juga telah memilih beberapa individu untuk memastikan mereka menerima vaksin jika peluang untuk melaksanakan haji itu dapat ditunaikan dan dapat diberikan kepada Malaysia oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan saya mendapat maklumat bahawa pengambilan dan juga kehadiran kepada pusat vaksinasi tersebut adalah amat bagus. Jadi bermakna apabila kita meletakkan sesuatu gift ataupun reward di mana jika anda ingin melaksanakan haji, anda harus mendapat vaksinasi. Uptake dia sangat bagus. Jadi mungkin kita boleh tengok daripada segi lain. Bermakna jika anda ingin solat berjemaah di masjid, jika anda ingin solat Jumaat bersama di masjid, mungkin anda perlu mendapat vaksinasi dulu. Dan mungkin ini adalah langkah-langkah yang kita harus memikirkan bagaimana kita boleh boost uptake vaksinasi tersebut di negara kita. Betul. Saya tertarik pada pandangan Dr. Farhan tadi tentang reward scheme. Nak pergi masjid, nak pergi haji, perlu dapatkan vaksinasi. Tapi bila kita berbalik pada apa yang berlaku di Kelantan misalnya, 10,000 orang tidak mendaftar dan Dr. Farhan cakap mereka sudah pun mendaftar di Majlis Sejahtera tetapi tidak muncul. Jadi perception adalah berbeza sekarang ini. Mereka hendak mereka kenal COVID adalah bahaya, sebab itu mereka daftar, tetapi mereka tidak muncul untuk dapatkan vaksin. Adakah ini disebabkan oleh satu faktor keagamaan, penjelasan, dua faktor yang Dr. Suhazaili cakap tadi, mungkin ketua-ketua masyarakat, ahli politik, pemimpin tidak menjalankan tugas yang lebih lagi untuk memudahkan mereka mendapatkan vaksin, sebab kita tidak boleh mengharapkan Kementerian Kesihatan sahaja ataupun ketua-ketua negeri untuk menjalankan penerangan. Mereka perlu menjalankan lebih aktif lagi penerangan dan seperti mana Dr. Suhazaili cakap tadi, kalau semasa pilihan raya mereka boleh membawa bas-bas untuk bawa pengundi keluar dan inilah masa yang sama juga perkara yang sama patut dijalankan. Dan saya rasa sekiranya kita dapat ketua-ketua yang boleh bekerjasama, ada perbezaan tentang nombor yang kita tak dapat datang untuk vaksin pada tempoh hari. Dr. Akmal, kalau saya ingin menambah di situ juga bertanya soalan, ramai juga yang bertanyakan bahawa ada jurang di antara keberkesanan antara satu vaksin dengan satu yang vaksin yang lain. Ada yang mengatakan bahawa vaksin tertentu lebih kayangan berbanding dengan vaksin yang satu lagi. Tapi daripada saintifik kita perlu fahami juga, kerana mereka yang menolak vaksin ada hujah-hujah saintifik mereka sendiri keberkesanan antara satu vaksin dengan satu vaksin yang lain. Ramai yang mengatakan bahawa vaksin ni cepat sangat keluar, COVID baru setahun. Tak selamat maksudnya. Jadi bagaimana kita nak menerangkan bahawa proses itu bukan mengambil proses yang sambil lewa dan ini diikuti dengan syarat dan termaktub dengan perundangan yang tertentu di peringkat global dan juga di peringkat Malaysia. Mungkin Dr. Akmal dapat terangkan dan juga perjelaskan. Pertama sekali, vaksin-vaksin yang dihasilkan adalah vaksin-vaksin yang berbeza dari segi jenis dan platformnya. Ini membuatkan keberkesanan itu ada perbezaannya. Nombor dua, vaksin-vaksin ini diuji di atas masyarakat yang berbeza. Berbeza kaum, berbeza kerja dan berbeza negara. Jadi keberkesanannya pun ada perbezaannya. Tetapi apa yang kita faham yang perlu kita memahami di sini,
semua vaksin-vaksin ini menjalani pen, penyelidikan yang sangat telus, dan mereka vaksin-vaksin ini telah pun diuji dan juga dikaji di dalam masyarakat yang berbeza dan telah pun diiktiraf oleh National Pharmaceutical Regulatory Authority di Malaysia, MPRA, yang menilai keberkesanan dan juga keselamatannya. Dan ini mengikut piawaian yang telah pun ditentukan oleh World Health Organization. Walau bagaimanapun berbeza tentang keberkesanan satu vaksin ke satu vaksin, ianya telah pun memenuhi piawaian yang minima yang disyorkan oleh WHO. Jadi tidak perlulah kita ragu-ragu tentang keberkesanan, tentang keselamatan. Sekarang ni sudah lebih daripada berjuta-juta orang mengambil vaksin, dan apa yang kita lihat ialah keberkesanan vaksin ini melebihi risiko. Kita ambil contoh sebagaimana di Britain. Mereka telah pun mempunyai vaksinasi lebih daripada 36 juta populasi. Dan akibatnya ialah penurunan kadar kematian, penurunan kadar komplikasi dan kemasukan pesakit ke hospital. Daripada 1,000 kematian satu hari menjadi 3 kematian. Alangkah eloknya kalau benda yang sama berlaku di Malaysia. Jadi pada pandangan saya, walaupun keberkesanan berbeza, tetapi hasil daripada vaksinasi amat penting kerana ianya melindungi diri dan juga melindungi kita semua. Saya ada satu soalan yang saya buka kepada ketiga-tiga orang panel kita. Dr. Akmal memberikan contoh United Kingdom yang satu ketika dulu kes begitu memuncak, malah ada harinya ribuan kes kematian di situ. Dan kebanyakan dunia belah sana, itulah situasinya pada hari ini kerana vaksinasi. Itu agak kontradik dan juga cukup ironi dengan keadaan kita di Malaysia yang mencatatkan kes kematian yang tinggi, kemasukan ke ICU yang tinggi dan juga jumlah kes yang tinggi. Kita ada fasa tertentu untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Adakah ini titik masanya untuk kita melihat kita perlukan game changer? Apa yang kita sudah rancang perlu dilihat dalam situasi semasa. Bagaimana keberanian itu perlu ada? Saya buka kepada siapa yang mahu menjawab dahulu. Ya, mungkin saya nak sambung sikit seperti yang Dr. Akmal sebut tadilah. Kita tahu bahawa vaksin ni baru dalam dunia bermula daripada 7 Disember sampai sekarang. Maksudnya lebih kurang dalam 5 bulan. Dan kita pun nampak dia punya keberkesanan dia dalam pelbagai negara. Di UK, di US, kalau tengok video yang terbaru di US dengan jumlah sebelum daripada era pemberian vaksin, dan sekarang ni boleh lihat negeri-negeri yang memang patchy, maksudnya sebelum ni semua nampak merah. Dan sekarang ni dah nampak bahawa merah tu berkurang dan sebagainya. Nampak dia punya keberkesanan dia. Dan inilah mungkin track record yang perlu kita ambil. Sebab kita tengok seperti yang Zul sebut tadi lah, ramai di kalangan kita yang kata nak tengok dulu. Nak tengok dulu. Itu satu pemikiran saya rasa rugi. Sebab perjalanan 1000 batu mesti bermula dengan batu pertama. Kalau kita tak ambil challenge ini, tak mengambil cabaran ini untuk mengikuti sama seperti negara-negara luar yang telah berjaya, sampai bila? Saya risau sebab seperti mana yang telah dilaporkan oleh Bloomberg. Bloomberg ni salah satu website yang rasa data dia begitu bagus untuk kita rujuk berkaitan dengan kadar vaksinasi seluruh dunia. Kajian mereka mendapati dengan jumlah suntikan sehari kita perlu ataupun Malaysia akan ambil lebih kurang 5.8 tahun. Saya gunda kepada 6 tahun lah. Berbanding dengan di US hanya cuba ambil 4 bulan saja akan cukup. Dia punya at least paling tidak 75% untuk mencapai herd immunity itu. Kalau di US mungkin 4 bulannya. Di UK ambil 5 bulan. Dan jiran kita Singapura semua ambil 5 bulan saja. Kalau mengikut dari sejumlah itu. Dan dilihat Malaysia sebab mungkin di kalangan kita ramai kata nak tunggu dulu. Sebab tu saya rasa rugi. Sebab apa?
kita boleh lihat sendirilah beberapa buah negara yang telah pun melonggarkan. Setelah pencapaian vaksinasi telah capai, saya tengok lebih kurang dalam 40% pun dah nampak kesan dia. Saya nampak ada kesan dia. Dalam 40% dan ke atas pun sudah nampak kesan dia. Sebenarnya jumlah graf penurunan tu dah nampak. Dan saya nampak beberapa buah negara yang dah longgarkan. Maksud dah ada face mask dah tak pakai, boleh buat gathering. Yang tu yang kita nak. Kembali kepada suasana yang normal yang kita rindukan itu. Tetapi kalau kita ambil masa 6 tahun, kita akan mesti bersama berada dalam suasana yang sama seperti ini. Lepas PKP, entah PKP sampai 6 tahun, saya rasa kita akan menjadi letih berada dalam suasana ini. Jadi kenapa kita tak nak ambil contoh-contoh yang telah pun dicapai oleh negara-negara yang telah berjaya memberi vaksinasi. Dr. Farhan, kalau dapat menambah, adakah kita perlu berani untuk mengubah keputusan perancangan dan sebagainya, Doktor? Saya rasa dia macam inilah Zul. Sebab bila kita tengok balik macam mana kita nak melaksanakan sesuatu dengan lebih bagus, apa yang saya dapat belajar daripada apa yang kita buat dengan saringan-saringan tersebut ialah kalau nak lagi banyak, kalau nak lagi cepat, buatlah benda itu mudah. As simple as possible. Bermakna bila kita nak melaksanakan vaksinasi ini, make it as simple as possible. Buatlah ia benda sangat mudah kerana pada penghujungnya, dia punya matlamat ialah untuk memasukkan vaksin ke dalam badan. Itu sahaja. Jadi bila kita melaksanakan dengan proses yang terlampau rumit, kita melaksanakan proses yang terlampau mengambil masa yang terlampau panjang, kemungkinan kita akan mengambil masa sehingga 6 tahun seperti dianggarkan oleh beberapa orang yang memantau data di negara. Jadi pada konsepnya ialah saya rasa kita harus melibatkan ke semua klinik-klinik swasta, ke semua klinik-klinik kerajaan dan kita harus melibatkan seramai yang boleh kerana penghujungnya memberikan vaksin ini adalah sesuatu yang amat mudah kerana data sudah diperolehi daripada European Union, daripada UK di mana berpuluh-puluh juta, beratus juta orang di US yang campur dengan orang di US, beratus juta orang sudah menerima vaksin dan kita tahu apa kita patut jangkakan. Jadi usahlah kita menyusahkan proses, kita permudahkan proses. Kalau orang tu nak datang kat tempat kita, kita buka PPV di tempat-tempat yang kecil. Kita menggunakan vaksin di tempat-tempat di ulu-ulu itu menggunakan vaksin yang tidak memerlukan cold chain yang terlampau rumit seperti Pfizer di mana ia menggunakan freezer yang negatif 60, negatif 70. Itu biarlah kita letak di bandar-bandar. Kerana kita sendiri mengatakan bahawa tiada perbezaan di antara vaksin dan vaksin yang lebih mudah untuk di-handle ataupun dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat, itu kita masuklah ke semua kawasan ulu-ulu. Jadi kita menggunakannya daripada dua langkah. Maknanya mereka yang ingin datang dan juga kita juga harus melaksanakan yang kita pergi dan cocok mereka. Kalau perlu untuk kita pergi rumah ke rumah untuk cocok vaksin tersebut, kita laksanakan. Sebab kepada saya, apa sekali yang kita nak buat, matlamat dia ialah untuk memastikan kita mencapai imuniti kelompok. Sebab tak guna Selangor mendapat imuniti kelompok, tak guna Kuala Lumpur mendapat imuniti kelompok kalau negeri-negeri lain tidak mencapainya. Kerana bila kita nak keluar daripada pandemik ini, imuniti kelompok itu haruslah diselesaikan untuk satu negara Malaysia, termasuk juga Sabah dan Sarawak. Kalau melihat kepada situasi itu, adakah Dr. Farhan bersetuju bahawa mereka yang keluar bekerja, umurnya muda perlu dipercepatkan? Maksudnya kita sama ratakan peluang untuk mendapatkan vaksin, tidak melihat kepada kategori-kategori tertentu pada ketika ini? Kepada saya, kita tengok lihat daripada konsep ini ya. Saya rasa agak tidak wajar pada fasa kita sekarang masih lagi ada ramai orang yang tidak mahu menerima vaksin. Jadi, pada masa yang sama juga, ramai pula golongan yang ingin mengambil vaksin tetapi tidak dapat mengambil vaksin itu kerana slot-slot mereka ini diutamakan untuk mereka golongan yang menolak vaksin itu pada hari sepatutnya mereka datang. Jadi kepada saya, kita telah tengok AstraZeneca yang telah dilaksanakan pada fasa pertama dan dibukakan macam sistem ingin membeli tiket wayang. You book and you go and get it. Bermakna mereka apabila mengambil langkah proaktif, mengambil sendiri tarikh dan ketetapan seperti mereka hendak, mereka terus mendapat vaksin itu. Itulah cara yang kita harus laksanakan. Kalau golongan 60 ke atas tidak lagi mahu mengambil vaksin tersebut, kita bagi kepada yang mereka nak ambil. At least pada kita punya
imunisasi kebangsaan ini bergerak. Dan saya rasa Khairi Jamaluddin juga dapat mengenal pasti itu adalah satu langkah yang baik, sebab itu dia akan membukakan vaksinasi AstraZeneca di mana orang 60 tahun ke atas tidak mengambilnya ataupun menempah. Dia akan buka dia akan buka 2 hari selepas ia dilaksanakan untuk mereka opt-in. Jadi di situlah seharusnya kita laksanakan sahajalah untuk semua vaksin. Dr. Akmal, bagaimana kita melihat cadangan untuk memberikan satu dos setidak-tidaknya untuk seramai-ramai rakyat Malaysia, dan juga bagaimana kita lihat pendekatan itu di negara luar berkesan dan juga cabaran kalau kita buat juga? Kalau kita lihat apa yang berlaku di United Kingdom lagi sekali, mereka telah menjarakkan dos kedua dengan satu dos. Maknanya dos kedua diberi 6 hingga 12 minggu selepas dos pertama. Dan kita lihat dari segi immunity yang telah pun dibina adalah memuaskan sehingga 70%. Jadi saya rasa ini adalah satu strategi yang cantik yang perlu kita belajar dan implement dalam Malaysia. Saya rasa apa yang kita buat tentang AstraZeneca baru-baru ini yang dipelopori oleh Menteri Khairi Jamaluddin dan juga Menteri Adam Baba, saya rasa adalah satu perkara yang wajar kita perluaskan, bukan saja di Lembah Kelang dan negeri-negeri yang kita sebutkan seperti Sarawak dan Johor, tetapi negeri-negeri yang lain juga. Betul lah apa Dr. Farhan dan Dr. Suhazali cakap, kena ada masyarakat, pemimpin masyarakat yang bertungkus lumus untuk pergi mungkin door to door untuk memberi vaksin pada mereka. Varian baru ini, bagaimana ianya mencemaskan kita dan bagaimana ianya memberi cabaran dan juga mengganggu gugat sedikit sebanyak vaksinasi? Adakah kaitannya begitu jelas antara keduanya ataupun bagaimana? Ini saya pun nak tahu, banyak yang ilmu kita tak dapat lagi. Dr. Akmal dan juga doktor yang lain. Varian ini sangat menakutkan sebab walaupun ia tak banyak, tapi ia membuatkan cara kita memahami COVID-19 dari segi patologi, dari segi penyakitnya sangat berbeza. Kita tak lihat yang orang-orang muda jatuh sakit dan tiba meninggal dan datang ke hospital, apa yang kita katakan sebagai brought-in dead. Sangat menakutkan. Tetapi apa yang kita pasti di sini, sekiranya kita mengambil vaksin, komplikasi penyakit ini akan menurun. Walaupun kita kena jangkitan kuman COVID-19 varian bagaimanapun, sekiranya kita complete vaksin, insya-Allah kadar komplikasi yang kita terima tidaklah seteruk kalau kita tidak ada vaksin langsung. Betul. Di situ juga di situ juga kita harus memahami vaksinasi ini bukanlah ubat. Bermaknanya ia bukanlah kalau kita ambil kita takkan dapat COVID. Tetapi apa yang harus orang memahami dengan varian-varian yang masuk, kalau kita divaksinasi, bermakna kalau dulu kita perlu bantuan pernafasan di ICU, kalau kita divaksinasi, kita mungkin tidak memerlukannya. Kalau kita sebenarnya dapat mungkin batuk dan sesama, kalau kita divaksinasi, kita mungkin tiada gejala. Dan kalau kita ambil vaksinasi dan kita tiada gejala, insya-Allah kita mungkin tidak dapat langsung COVID itu di dalam badan kita. Jadi di sini orang harus memahami apabila kita divaksinasi, keberangkalian untuk kita memasuki ke ICU dan mengambil bantuan pernafasan itu, dia punya risiko menurun dengan secara mendadak, dan itulah cara kita ingin menurunkan bebanan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pegawai-pegawai di hospital. Dan di situ jugalah cara untuk kita mengelakkan kematian kerana COVID. Dr. Suhazali, mungkin kita melihat hari ini kita selalu menyebut community immunity, kelompok herd immunity. Ramai yang tidak dapat bayangkan bagaimanakah keadaannya. Tetapi sekarang kita dah boleh ambil vaksin, boleh mendaftar. AstraZeneca kita boleh dapatkan lebih cepat. Bagaimana kita menerapkan
imuniti kelompok ini dalam keluarga kita. Tak payahlah fikir pasal masyarakat dan sebagainya. Saya ada rakan-rakan di Astro Awani kata, oh keluarga saya dah dapat imuniti kelompok kerana semua sudah divaksin. Kalau yang dah dewasa. Bagaimana kita berkomunikasi bersama ahli keluarga? Kadang-kala kita bercerita begitu besar tetapi saudara ataupun jiran sebelah rumah kita tidak cakap. Jadi bagaimana kita, setiap individu berperanan untuk mencapai imuniti kelompok ini? Kita mulakan dengan keluarga kita dahulu. Dr. Suhazaili. Saya amat setujulah dengan apa yang disebut oleh Zul tadilah. Tagline kita, lindung diri, lindung semua. Setiap daripada diri tak akan selamat kalau semua tak selamat. Dan semua kita tak akan selamat kalau di setiap individu tak selamat dengan berlakunya COVID-19, jangkitan dan sebagainya. Mungkin saya nak bukan untuk menakut-nakutkan, tapi data yang saya perolehi melalui beberapa sidang media yang telah dinyatakan oleh YBMK dan juga Tan Sri Datuk Seri DG, dia dua perkara penting perlu dilihat di sini dan setiap keluarga perlu ingat. Keluarga saya sendiri pun perlu ingat. Yang pertama sekali, 70% sekarang ini COVID-19 telah memasuki komuniti. Sporadik. Maksud sporadik apa? Kita dah tak tahu siapa indeks dia. Tiba-tiba situ positif, tiba-tiba sini positif. Itu sporadik yang kita tak tahu indeks. Dan apabila berlaku indeks yang kita tidak ketahui, contohnya minta maaf lah, mungkin saya sebut ni situasi di Terengganu, mungkin negeri lain mungkin ada. Satu pasaraya yang staff dia positif dan kita nak track macam mana? Tak dapat nak tracking. Sebab tu tracing tu penting, tapi apabila tak dapat track, berlakulah kes-kes sporadik seperti ini 70%. Itu yang pertama. Yang kedua, nak kembali balik kepada varian tadi. Apabila berlakunya kes yang banyak, dia macam virus ni macam buat parti lah, buat ramai. Dan di sinilah dia berubah. Sebab tu dia panggil variasi tu. Variasi tu berubah dalam bentuk yang lain yang lebih ganas. Dan apabila kita lihat sekarang yang kita risau, melalui kajian telah dilakukan oleh Institut Genom, negara kita sendiri mendapati bahawa kes yang tanpa gejala ini meningkat sebab varian baru. Sebab varian baru ni dia terus masuk ke salur pernafasan di bawah. Low respiratory. Dia biasa gejala ni demam, sesama batuk, dia melibatkan salur pernafasan atas. Maksudnya kita dah boleh tahu kita ni kemungkinan COVID dan sebagainya. Tapi dia masuk ke bahagian bawah, dia terus pergi kepada kategori 3, 4 dan 5. Yang ni kita risau. Sebab dia tidak ada gejala yang awal. Jadi dia macam istilah kita panggil atypical presentation. Yang tu kita risau. Sebab berlakunya variasi ni. Jadi di sini peringatan saya dan keluarga saya dan semua sendirilah, bahawa perlu kita jaga kita. Kita jaga kita. Setiap diri tak akan selamat jika semua tak selamat. Dan setiap semua tak akan selamat jika setiap individu itu tidak selamat. Jadi sama-samalah kita bagi nasihat dalam family kita supaya at least dalam keluarga kita ni mengambil vaksin. Golongan-golongan yang kecil masih lagi yang mungkin tak cukup kriteria, yang anak-anak yang 18 tahun ke bawah yang masih lagi tak cukup kriteria, perlu dilindungi melalui pengambilannya. Dan saya kira apabila ramai di sekeliling kita sudah mendapat vaksin, itu menambahkan keyakinan untuk orang lain untuk berebut untuk mendapatkannya. Saya tak banyak masa, tetapi Dr. Suhazaili dah memulakan tadi dengan nasihat. Mungkin Dr. Akmal, ini mungkin platform kita yang terakhir ataupun platform kita untuk merayu, memujuk dan juga mengajak mereka yang ragu-ragu mengenai vaksinasi untuk terus mendapatkan vaksin dengan apa cara sekalipun, dengan cara pendaftaran dan juga pergi ke pusat-pusat vaksinasi. Apa yang Dr. Akmal boleh katakan atau yang kita boleh pujuk mereka ini semua? Saya merayu pada ketua komuniti, ketua pemimpin, ahli-ahli politik, buanglah perbezaan perfahaman. Pergi directly pada setiap ahli-ahli karya, ahli-ahli kawasan, pujuklah mereka untuk dapatkan vaksin. Sebab ketua-ketua komuniti ini, ahli politik, wakil rakyat, mereka telah pun dapatkan vaksin. Dan mereka sepatutnya menjadi contoh yang baik dan memujuk masyarakat di keliling mereka
sebagaimana ahli-ahli politik atau wakil-wakil rakyat lain yang telah lakukan. Banyak perbezaan sekiranya ketua komuniti membuat rayuan ini. Itu saja pesan saya. Itu satu perkara yang penting. Dr. Farhan, apa yang kita boleh lakukan lagi pada ketika ini? Mungkin cadangan, mungkin pemujukan supaya kita nak lebih ramai divaksin dan juga selamat pada ketika ini. Saya terima cadangan daripada Dr. Akmal tadi, tetapi daripada saya pula, saya punya approach adalah kepada golongan yang mungkin sudah hilang trust ataupun kepercayaan kepada agensi-agensi. Jadi kalau anda tidak mahu menunggu kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri ataupun agensi-agensi untuk membantu anda, tak apa. Itu bukanlah masalah. Tetapi apa yang harus anda laksanakan ialah anda kena memastikan anda dan keluarga anda dan juga jiran sebelah kiri, jiran sebelah kanan, jiran depan dan jiran belakang, memastikan mereka semua mendaftar dan pergi mengambil vaksinasi. Jika kita boleh mengamalkan konsep ini dan semua orang mengambil langkah proaktif dengan diri mereka sendiri, kita akan dapat mencapai imunisasi kelompok kita dengan secepatnya mungkin. Jadi tidak perlulah lagi kita bergantung kepada mana-mana kerajaan, tetapi kita buatlah diri itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak mahu lagi mempercayai kepada mereka. Tetapi kita harus memahami vaksinasi ini adalah untuk diri kita. Bila kita mengambil vaksin ini, bukanlah kita ingin melaksanakan plan kerajaan. Tetapi sebenarnya ia adalah hanyalah untuk diri kita sahaja. Kerana bila vaksin itu masuk ke dalam badan kita, yang dapat dilindungi adalah diri kita sendiri dan juga orang di sekeliling kita seperti anak-anak kita dan juga mereka yang tidak boleh menerima vaksin. Dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang Islam untuk memastikan bahawa kita melaksanakan tanggungjawab untuk protecting the others, untuk melindungi yang sekeliling. Saya rasa kita boleh mengatakan pihak tertentu sebagai gagal, tetapi dalam hal ini kita tidak boleh gagal untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita. Kita sudah lama dalam COVID-19, kita ada solusinya dengan vaksinasi. Saya kira itu yang terbaik untuk kita lakukan kerana angka kematian, angka kes harian bukan hanya tinggal sebagai angka saja pada hari ini. Ianya melibatkan ahli keluarga kita, orang yang kita kenal, saudara mara kita, rakan-rakan kita, malah orang yang kita sayang. Jadi saya harap perbincangan ini dapat memujuk anda, dapat menggerakkan kita sebagai satu masyarakat yang akan divaksinasi. Terima kasih Dr. Akmal Yusof, terima kasih Dr. Suhazili Abdullah dan juga terima kasih kepada Dr. Farhan Rusli kerana bersama dengan kami dalam Dialog 3 Penjuru. Kepada anda, teruskan perbincangan kita di social media kita di astroawani.com dan juga di platform digital kami. Jika perbincangan ini bermanfaat untuk seluruhnya, kongsikanlah bersama dengan rakan-rakan kita, orang kita sayang dan juga keluarga kita. Sekian sahaja dialog minggu ini, Dialog 3 Penjuru pada untuk minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.